nak masukkan sebenarnya. Jadi nilai tambah dalam thesis awak. Okey. Faham. Sebenarnya yang nombor 3 ni awak macam pelajar ni dia gunakan penguraian LU. So penguraian LU ni adalah kaedah direct kan, direct method kan. Kaedah stationary kan. Okey. So sebelum ni saya cakap saya nak awak gunakan kaedah lain kan. Betul. Jacobi. Okay. Jacobi ke? Awak boleh cuba juga. Okey. Jadinya awak boleh cuba fahamkan Jacobi dulu, awak boleh terus buat. Sebab pelajar ni, Hajar ni, dia gunakan kaedah penguraian LU ni digunakan sebenarnya dia ambil, tak silap saya lah, dia ambil kod Python yang ada dekat luar. Maksudnya orang lain yang develop, dia ambil, dia copy paste lah. Dia copy paste saja untuk yang ni lah. Tapi dia faham, tapi dia untuk coding tu sebab dah agak suntuk saya rasa, saya pun tak ingat sangat. Saya rasa dah agak suntuk, jadinya dia guna saja. Okey. Macam awak, kalau boleh awak buat Jacobi ataupun kaedah yang lain lah. Okey, bila dah guna yang tu, maksudnya kalau awak buat yang nombor 3 ni, nombor 1 ni mungkin awak tak perlu buat pun kaedah analitik. Okey. Okey. Okey, yang saya rasa itu je kot. Okey, kalau awak tak faham, kan awak terus email saya lah. Saya cuba bantulah yang mana yang saya mampu. Okey, tak perlu tunggu meeting pun. Baik, Doktor. Saya Alright. Terima kasih, Doktor. Okey. Ada lagi siapa nak offer? Saya, Doktor. Afiq. Okey, Afiq. Sila. Minggu lepas Doktor ada cakap suruh fahamkan apa ADM kan, tapi untuk ODE lah. Dan Doktor ada macam suruh buat contoh. Tapi saya share screen dulu lah, Doktor. Boleh, sila. Mana share screen? Sudah keluar kan, Doktor? Okey dah. Lepas tu, Doktor, saya macam ada cari jugalah semacam set soalan untuk ADM ni, tapi saya tak jumpa, Doktor, sebab mostly dia akan bagi dalam macam bentuk artikel lah, Doktor. Lepas tu dalam artikel tu dia akan pecah-pecahkan macam case-case yang ada operator linear macam ni lah. Dia punya general formula ni, Doktor. LU yang saya faham yang saya faham lah, Doktor. LU ni adalah linear terms dalam equation ni. LU adalah linear terms tapi the highest linear term lah. RU ni linear term juga tapi lowest lah daripada LU. Dan NU ni, Doktor, yang saya faham dia adalah non-linear terms. Dan ni adalah macam function ada sebelah kanan. Lepas tu, Doktor, saya ni tunjuk ni lah, Doktor, yang saya faham, yang basic, Doktor. Yang saya ada try buat. Macam soalan ni, Doktor. Dia bagi persamaan du dx sama dengan U dan initial condition A. Yang ni yang saya faham lah, Doktor. Yang ddx ni dia akan jadikan sebagai L, iaitu linear operator. Kenapa? Okey. So dalam kes ni R dengan N kosong lah. Yang case tu, Doktor, saya macam kurang faham lagi, Doktor. R dengan N kosong lah. Dia pun ada itu saja kan, ada du dx je belah kiri, tak ada benda lain kan. Yang ni untuk case yang LU lah, Doktor. Tiada R dengan N. So dapat jawapan dia apa? Jawapan dia ni, Doktor. UX. Betul ke tak tu jawapan dia tu? Saya ni, Doktor, saya fahamkan daripada YouTube, Doktor. Tapi awak rasa betul ke jawapan dia? Sebab tu dia dapat, Doktor. Itu yang dia dapat. Cuba awak scroll balik ke atas. Awak boleh check kan?
Betul tak? Cek Ada dua maksud cara. macam mana? Sekejap ya. Sekejap ya, jawapan ni tadi mana? Jawapan ni adalah UX sama dengan A tu Sekejap Ya, saya nak salin sekejap saya nak salin sekejap. UX, sorry. Sekejap UX sama dengan A 1 tambah X 1 tambah X tambah X kuasa 2 faktorial dan sebagainya lah. Okey, boleh naik atas balik? boleh doktor. Okey. Okey, so du dx sama dengan u Okey, du dx Ya doktor. sama dengan u, kemudian syarat awal dia ataupun U naught u dengan naught A. sama dengan A. A. Okey. So, Ya. sekejap ya, saya tengok. Doktor. Okey, saya share saya punya screen. Okey, saya Okey doktor. boleh saya share? Boleh doktor. Okey, nampak ke screen saya? Nampak doktor. Okey. So, ni tadi jawapan awak dapat. Ni adalah soalan dia. Okey. So, kita ada du dx sama dengan u kan? So, kita boleh cuba Ya, doktor. selesaikan. Du bagi u adalah dx. Okey, kita buat pemisahan boleh ubah. Dan kita kamikan dia. Kita dapat ln. Kita kamikan dua-dua bahagian, sorry. Kita tak boleh kamikan sebelah je, kita kena kamikan dua-dua. Okey. So kita dapat ln u sama dengan x tambah c. Kemudian kita nak tentukan c ni apa, kita gunakan syarat awal. Syarat awal dia u bila x sama dengan kosong, kita dapat a. Maksudnya kat sini kita gantikan. So, sekejap je. Apa saya nak buat tadi? Sorry, tak habis lagi. So, kat sini, so saya dapat, saya eksponenkan dua-dua bahagian. Okay. So, saya dapat E ln. E dengan ln, dia adalah songsangan terhadap masing-masing. Jadi dia neutralize lah. Jadi U. So, sini dapat E, X tambah C. Ataupun kita boleh pecahkan EX, EC. EC adalah pemalar. Kan? EC adalah pemalar. Maka saya letak dia sebagai, let's say saya letak dia sebagai C besar. EX. Kemudian kita masukkan syarat awal. Iaitu U kosong. X sama kosong. Sama dengan CEX sama dengan A. Ni adalah, bukan CEX. CE kosong. Itu kita masukkan dalam ni. Kita samakan dengan syarat awal yang dia bagi ni. A. Jadi kita dapat C1 sama dengan A. Jadinya C sama dengan A. Oleh itu, Allah, saya dah terpadam pula saya punya. Tapi tak apa, saya boleh buka balik. Kenapalah. Jadinya kat sini dia tak save pula. So kat sini sekejapnya sama dengan A kan. So ni kosong. Kita ulang balik tadi. So C1 sama dengan A, maka C sama dengan A. Oleh itu jawapan dia UX sama dengan ni
E, E, X. Okay. So, sama ke berbeza ni? Dia Ha? macam berbeza doktor. Tapi tak apa, Tak kita pasti. tengok Ni, EX ni, kita boleh tengok kalau kita Google, hopefully boleh nampak saya punya screen. Boleh doktor, tapi dia lambat sikit lah. Tengok dekat Taylor series. Okay, Taylor series. Dalam kat Wikipedia pun tak apa. Okay, kita tengok Taylor series untuk eksponen. Taylor series untuk eksponen ni. Okay. Okay, ataupun panggil Maclaurin series lah. Pernah belajar kan dalam calculus kot, saya tak ingat. Okay, iaitu kalau EX sama dengan 1 tambah X. Jadinya kita gantikan dalam kita punya di sini. Itu EX kat sini kita anggarkannya dengan Maclaurin series iaitu 1 tambah X tambah X kuasa 2 exponential. X kuasa 2 bahagi 2 faktorial. So sama lah kan? Betul tak? Sama doktor. Sama Jadinya nampak kat sini, kaedah, kalau kita gunakan kaedah pemisahan pemboleh ubah, kita boleh dapat jawapan tepat. Iaitu UX sama dengan AEX. Okey, dah cukup dah sebenarnya. Tapi kaedah Edomian ni dia bagi kita anggaran. Dia bagi kita anggaran iaitu kan. Nampak macam Edomian ADN macam tak bagus kan? Sebab kenapa dia tak bagi jawapan sama? Tapi sebab cara dia bina dia punya method tu dengan menggunakan power series kan, siri kuasa. Siri kuasa. Tengok dalam punya tu. Dan sebenarnya kalau dalam permasalahan differential equation, persamaan terbitan, selalunya sangat susah untuk dapat persamaan exact solution macam ni. Sangat susah. Bukan semua persamaan boleh diselesaikan dengan kaedah analitik ataupun kaedah tepat lah. Okay? Sangat susah untuk dapat begini. Jadinya selalunya kita akan gunakan kaedah penghampiran seperti ini ataupun kaedah berangka. Okay? Okay doktor. Dia boleh check macam tu lah. Jadinya ada contoh. So saya berhenti share saya punya screen. So itu contoh tu ambil daripada YouTube lah. Doktor. Saya cari YouTube dengan Google saya doktor. Boleh tunjuk contoh tadi tak? Yang slide paper tadi. Okey doktor, kejap. Okay. Yang ni doktor. Dia tak tahu lah, dia ada tiga case tak silap. Tengok example pertama tu kan? Ya. Ada naik atas balik. Naik atas sikit je. Muka surat 80 kot. Tu. Awak tengok dia ada, boleh besarkan tak? Bawah tadi, bawah sikit tadi. Okay, bawah sikit. Lagi sikit. Sikit lagi. Sikit lagi. Ni tadi. Ya, apa doktor? Okey. Nombor 7, persamaan nombor 7 tadi. Persamaan 7. 7. Okey. So ni contoh dia lah. Tapi sini awak tengok dia ada U. Okey, dia punya kini kalau kat sini nombor 7 ni dia punya kini dia punya apa dia punya Okey, dia punya pemboleh ubah tak bersandar. Independen adalah X kan? Ya. Dan pemboleh ubah bersandar dia adalah U. So kita ada U prime X. Okey, dekat nombor 7 tu iaitu du dx. Tolak U. Orang yang belah kanan tu semua adalah function of X. Okey? Ya. Jadinya dan dia adalah non-linear lah sebab cos bukan
cos tidak linear kan. Cos, sin semuanya adalah non-linear. Kalau kita ada y sama dengan mx tambah c ataupun x kuasa 2 tambah x, itu adalah linear. Okey. Okey. Jadi awak boleh try tengok macam mana dia buat. Dah baca tak Ya, yang ni? yang ni saya tengok yang ni lah doktor, yang part ni. Lepas tu doktor, tapi saya banyak tengok yang ni doktor. Saya cuba selesaikan untuk yang dekat sini dia banyak case pula doktor. Boleh tengok Lepas balik. tu yang ni ada apa, non-linear polynomial yang dia n apa, polynomial Edomian yang untuk non-linear terms tu doktor. Tapi dia macam ada berbeza-beza untuk macam mana nak dapatkan A0 tu. A0 atau A0 A1 kan. A0 A1. Jadinya macam untuk ni. awak rasa macam mana? Awak rasa boleh faham ke? Awak dah baca ke ini? Saya baru jumpa juga doktor. Yang tiga-tiga. Okey, cuba baca dulu. Tengok contoh dia. Kalau tak faham teori dia, kan kat atas mula-mula cerita pasal teori kan. Terus tengok pada example. Mungkin awak akan faham bila tengok example dia. Lepas tu kembali balik pada dia punya teori tu. Tapi doktor, saya ada tengok juga doktor example. Tapi saya try buat macam tidak dapat doktor. Saya Yang mungkin mana saya awak kurang cuba? faham. Ada example yang bawah ni jap. Example yang ni doktor. Saya try tapi macam tak dapat lah. Saya stuck dekat part sini lah doktor, part sini. Yang cara yang nak dapatkan U tu. Maksudnya, sekejap Saya pun tak tahu sangat metod ni sebenarnya. Tapi saya try tengok sekejap. A domain polynomial that we derived before, the component recursive relationship. Kemudian U1, UO tu ke? Awak tak tahu macam mana dapat? Ya tak, yang seterusnya ni doktor. Maksudnya U1 tu lah. U1 awak tak tahu. U1 dan seterusnya saya macam belum dapat. Tapi doktor dia ada bagi juga doktor untuk yang case ni kan, case yang macam ni, yang U square UX ni. Dia ada bagi juga macam mana cara nak dapatkan A0 tu dekat sini jap. Sekejap Mana tu? Dia kena masukkan dalam series tu kan? Doktor, dia ada bagi sudah. Dia punya untuk case ni dia dah ada bagi ni kata saya. Mana sudah? Baik. Ini 17. Ni doktor. Dia ada bagi cara nak dapatkan A0, A1, tapi saya cuba juga doktor, tapi macam Itu tak bergantung dapat. pada function dia kan? Sebab ni dia sama doktor ni. Untuk yang FU ni kan. Untuk yang case ni dia itu kalau FU dia adalah U kuasa 2 UX kan? Yang macam contoh tadi tu doktor, ni lah doktor yang U square UX. Siapa saya scroll balik. Mana? Awak tak dapat yang mana tadi? Sorry awak. Saya minta maaf doktor, saya tak dapat yang start daripada U1 ni doktor. Ya, U1 ni awak tengok, awak kena guna sekejap ya. Awak masukkan 54 ni kan. 54 tu U0 sama dengan 3X. Kemudian UK tambah 1. Mula K sama dengan kosong, saya dapat U1 negatif setengah. Kena tengok balik dekat dia punya tu lah kan. Ya doktor. Awak hantar pada saya boleh ya? Ini.
Yang ni doktor. Boleh doktor. Hantar ketiga-tiga ni Oh, Ni ketiga-tiga. paper orang yang sama Was-Was ni nama dia. Doktor, tak silap orang yang sama. Sebab saya jumpa dia macam 3-3 lah sekali. Hantar pada saya cuba tengok lah. Okey, tapi Baik, aku akan doktor. tengok juga sebab saya takut saya tak sempat Doktor. nak tengok segera. Okey. Okey doktor. Saya tengok. Okey. So okey lah yang tu. Okey. Okey doktor. Lain ada apa-apa? Yang tu lah doktor, saya macam kurang faham kalau ada apa non-linear terms ni. Sebab dia saya tengok YouTube kadang-kadang dia macam lain juga. Okey. Tak apa. Okey doktor. Okey. Okey. Terima kasih. Okey, siapa seterusnya? Syafiqah ke, Adibah ke? Okey, saya Dr. Adibah. Okey. Minggu ni saya try cari kaedah lelaran apa yang saya nak guna untuk tesis ni. Tapi kebanyakannya jurnal yang saya dapat tu macam terlalu advance. Maksudnya saya belum jumpa lagi jurnal ataupun buku yang macam saya boleh faham daripada awal sampai akhir. Macam dia punya turutan apa semua tu. Mungkin saya kena cari lebih lagi. Saya ada bagi awak buku kan sebelum ni kan? Ada yang crank tu. Bukan. Crank tu pada diffusion tapi yang numerical tu. Ada juga, ada ni. Sekejap saya tengok. So bukan ni, bukan. Saya tengah tengok kejap. Yang PDE tu, PDE daripada yang saya cakap daripada Burden and Fairs tu. Start dengan chapter 12. Sekejap. Okay, doktor, nanti saya baca balik semua yang Burden and Fairs punya apa ni, buku. Tak ada lah. Cuma itulah saya nak cari kebanyakannya yang jurnal yang ada dekat internet semua macam convection, diffusion equation, neuron, reaction, macam yang untuk diffusion equation sendiri tu macam saya tak jumpa lagi. Mungkin saya kena cari lagi. Tak apa. Sekejap ya. Awak baca je nota. Cuba baca dulu nota yang saya bagi tu daripada, contohnya ya, saya share saya punya screen. Okey, macam ni sekarang kan. Di sini. Okey. Jadinya kat sini alpha, boleh nampak ke? Kalau tak boleh nampak bagi tahu So kat sini awak ada du ataupun del u del t sama dengan alpha kuasa 2 ni adalah d awak. Okey. Jadinya kemudian del tu square u del x square yang mana x adalah daripada 0 sampai L. Kemudian T masa, kita assume masa lah lebih besar daripada 0. Kemudian kita ada initial condition yang mana kalau saya boleh tunjukkan sekejap saya punya di sini. Maksudnya kita ada macam ni. Ini satu D saja. Maksud saya satu D adalah satu D pada ruang. So daripada 0 sampai
kat sini sampai apa? Sampai L. Okey, pada paksi X. Okey. Jadi kita nak selesaikan yang mana kalau tengok dekat nota saya sekarang ni, initial condition dia adalah fx. Fx ni kita tak tahu. Okey. Katalah fx, let's say fx sama dengan sin x. Yang mana x adalah daripada 0 sampai L. Okey. Okey, maksudnya graf dia adalah graf sin. Kan? So kalau L, let's say L sama dengan 2 pi, maka syarat awal dia adalah graf sin. Dapat full wave lah. Kan, katalah L sama dengan 2 pi. So kita dapat gelombang penuh lah untuk graf, untuk sin. Tapi ni adalah masa T sama dengan 0. Jadi kita nak tahu bila mana T sama dengan something, let's say T sama dengan T1, apa akan jadi dengan graf ni? Okey, mungkin saya pun tak pasti. Okey, bila berlaku macam ni, sekejap ya, saya nak tukar saya punya ink warna dia. Mungkin pada masa T sama dengan T1, graf dia mungkinlah macam ni. Mungkinlah. Okey. Jadi kita nak tahu. Gitu. Okay. Jadinya kat sini kita nampak kita ada X dan kita ada T. T yang berbeza. Okay. That's why kita kena discretize, kita kena jadikan dia nilai dia discrete dengan menggunakan I dan J ni kat sini. Okay. So let's say kalau kita ada, kalau saya lukis balik, okay. Kalau kita differential equation saja, kita ada 0 L. Yang mana X sama dengan 0, X sama dengan L. Bila kita discretizekan dia, kita ada jadikan X kepada Xi. Yang mana X1 adalah, maksudnya indeks yang pertama, X1 adalah 0. Dan indeks yang terakhir, let's say kat sini n tambah 1, saya pilih n tambah 1 lah, saya boleh jawab nak buat xn, tapi saya pilih n tambah 1 sebab saya dah terbiasa lah. Okey, kat sini kita ada L. Okey, jadinya dengan kata lain awak boleh buat xi sama dengan delta x darab I. Okey, delta S ni apa? Delta S ni adalah discrete point kat sini. Okey, so kat sini adalah X1, ni adalah Xn tambah 1, ni adalah X2, X3, X4, kemudian sampailah Xn tolak 1. So kita assume ni adalah sama size, yang mana ni adalah delta X. Okay, so kita boleh check bila I sama dengan 1, kita gunakan formula ni. So kita ada, ini menunjukkan X1 sama dengan 1. Kita yang mana I, silap. Saya padam balik. Boleh padamkan. Eraser. Okey. Okey, saya nak tulis balik. Kita boleh buat pelbagai cara, okey. Jadinya kat sini xi sama dengan I tolak 1 darab delta x. Yang mana I bermula daripada 1 sampailah n tambah 1. So kita boleh check bila I sama dengan 1, kita masukkan dalam ni, maka x1 sama dengan 1 tolak 1 delta x sama dengan 0, kan? Bila I sama dengan x tambah 1, okay, so nak kira ni, sebelum tu, okay, kita kena delta x ni apa? Okay, so delta x adalah
titik hujung L, tolak titik awal, kosong, bahagikan dengan ada berapa senggatan ni. Okey, kalau kita daripada 1 sampai n tambah 1, maksudnya kita ada n senggatan. Ada n intervals. Ada n apa, apa ya, dalam Melayu. Okey. Jadi kita ada n ni, bilangan ni. Kalau kita start daripada S1 sampai n tambah 1, maksudnya kita ada n intervals kat sini. Jadinya untuk dapatkan saiz data X, kita bahagikan dengan n. Okey. So iaitu L bahagi n lah. So kat sini bila I sama dengan X tambah 1, I sama dengan n tambah 1, maka kita gunakan formula ni, X n tambah 1 sama dengan n tambah 1, kita gantikan, tolak 1 darab delta X. Terdapat n delta X. Delta X ni apa? Delta X ni adalah L bagi n. Okay, sama dengan L. So betul ke tak? Betul lah. Sebab pada awalnya kita assign ni macam ni. Okay. So itu adalah kat sini. Tapi kalau tengok, kalau dalam buku ni, dia punya adalah XI sama dengan IH. Okay, dia lain sikit. Dia XI sama dengan IH. H ni apa? H ni adalah delta X lah. Tapi kenapa dia I? Kita punya I tolak 1, terpulang sebenarnya. Sebabnya kat sini, I kita start daripada 1. Dia pula start I sama dengan kosong. Okay. So dia dapat dia macam tu. Kan? Jadi terpulang. Awak nak ikut dia pun tak apa. Sebenarnya kalau guna Python coding, Python punya index bermula daripada kosong kot saya rasa. Jadi ini sesuai lah untuk kita guna Python untuk topik ni. Kemudian dia diskretiskan X, dia diskretiskan T juga. Okay, dalam ni H adalah delta T, H adalah delta X, K adalah delta T. Okay, maksudnya selain daripada kita diskretiskan kita punya domain X, domain masa T pun kita kena diskretiskan. Cara yang sama juga. So kita boleh buat, kalau sini XI, kalau masa kita buat lain lah. Masa kita buat dalam ni digunakan apa? Digunakan J. So boleh buat T, J sama dengan J tolak 1 delta T, yang mana J bermula daripada 1 sampailah T tambah 1. Terpulang. Kalau dalam ni dia tak hadkan. Okay, kemudian delta T ni apa? Delta T adalah masa akhir. Let's say masa akhir awak adalah B. Tolakkan masa awal. Bahagikan berapa senggatan. Berapa interval, iaitu T. So, dengan kata lain, bila awak ada let's say awak ada titik, awak ada titik XI dengan TJ, saya letak J ni ke atas supaya saya senang nak tulis. Okey, jadinya nilai U pada titik yang SITJ, okey, awak boleh tulis dia ni, anggaplah sebagai U I J kat sini. Macam mana yang sekejap ya. Sini dia tak tulis betul-betul. Sekejap ya. Okay, sorry, dia tak guna U, dia gunakan W. Okay, so nilai U pada XITJ macam ni. Kita boleh tulis anggarannya sebagai W, okay, I, J. Ataupun dalam buku tu dia gunakan W, I, J. Contohnya kat sini. Dia digunakan W, I, J. Mana ya disebut? Dia tak tulis pula, tapi begitulah. Okay. Nilai W adalah nilai numerical. Okay.
Jadi cuba baca dulu yang ni. Okey. Okey, sebenarnya bila awak baca 12.7 dengan 12.8 dalam slide saya ni, 12.7 ni yang error ni ada K per 2 del 2U del T square ni, awak boleh abaikan. Itu adalah error dia. Sama juga 12.8. Okey, ni adalah error dia. Sebenarnya apa yang diorang gunakan adalah diorang gunakan kaedah beza terhingga, finite difference. Kalau awak Google finite difference method, okey. Ini finite difference method. Okey, dianggarkan terbitan. Okey, terbitan pertama dianggarkan sekejap saya cari dengan cara mana ni. Okey. Ataupun sekejap saya tengok balik kat sini. Ni hantar balik. Tak ada pula yang sesuai. Tengok balik central ataupun saya back. Sekejap. Okey, hopefully ada kat sini. Dia guna ni. Dianggarkan terbitan U terhadap X. Okey, kalau saya boleh lukis. Katalah kita ada titik X. Kadang kita ada graf. Kita nak anggarkan kecerunan lah, iaitu tangent line punya kecerunan kan. Okay, cara dia adalah dia libatkan dua titik, iaitu X tambah H dengan X tolak H. Yang mana luas dia kat sini adalah H, ataupun kita guna delta X lah. Yang ni pun H. Satu tambah satu tolak. So cara dia adalah dianggarkan katalah ni adalah U, graf U. So U X adalah U X tambah H tolak U X tolak H bahagi 2H kat sini. Iaitu nak anggarkan kecerunan kat sini, dia gunakan kat sini, iaitu U X tambah H, dan dekat sini U X tolak H. Dia dapat ni lah kan. Dia anggarkan macam tu. Bahagi, maksudnya ni adalah ketinggian ni adalah U X tambah H tolak U X tolak H. Okey. Iaitu di atas ni. Bahagikan dengan distance. Kan? Sebab kecerunan, kita tahu kecerunan adalah tinggi kali lebar kan. Iaitu delta Y bahagi delta X. Kan? So delta Y adalah ni. Ini adalah delta X, iaitu H dan H. Iaitu 2H lah. Boleh ke yang ni? Setakat ni? Boleh. Okay. Jadinya dalam kata lain, ini kalau kita gunakan X, tapi sekarang kita gunakan discretized value. Discretized value, sikit saja penambahan dia. Sebenarnya sama ni, tak ada beza pun. Cara tulis dia berbeza. Okay, iaitu yang mana X sekarang bukan lagi X, tapi X dah jadi XI. So setiap X kita tambahkan dia dengan XI. So kat sini XI tambah H. Sama je, kita boleh gunakan H kalau kita nak. Ini pun sama juga. 2H. Kan? Kita tahu XI sekejap ya, kalau saya tengok kat sini. Kan kita ada kalau kita ada titik, kita ada XI, kita ada H, kita ada H kat sini. So ni adalah X I tambah 1, I plus 1. Kan? Ini XI minus 1. So kita boleh tulis semula U X I plus 1 tolak U SI tolak H adalah I minus 1. Sini kita boleh gunakan 2
boleh guna H, kita boleh gunakan juga delta X terpulang, sama je. Okey. Jadinya kalau kita tengok kat nota tadi, sorry, nota ni digunakan H, tak ada masalah. Kita boleh kekalkan nak gunakan H. So saya back. Gini. Ini satu cara lah. Okey. Jadi kita dapat ni, ataupun kita boleh dalam kes ni dia berlainan, dia samalah dengan ni. Cumanya sekarang ni kita ada sekarang ni untuk di sini dia berbeza sebab ni adalah PDE dan dia pada T. Okay. So sama juga, let's say sekarang ni kita ada function U X T. So apa kita buat? U, okay, sorry. Okay. So kita bukan U prime lagi, kita buat terbitan terhadap T pada titik SI TJ. Okay, sekarang ni kita beza terhadap T. So X kita tak kacau, kita kekalkan dia. Okay. So tapi kita tahu kalau cari kecerunan kita akan involve point gini. Okay. Tolak. Dua. Okay. So XI kekal. Kita tak ubah apa-apa. TJ yang lain. TJ macam ni. Cara dia kita gunakan, sorry, kat sini kena -1. Okay. Seperti mana dalam ni tadi. Doktor, kenapa yang XI tu bukan XI plus 1 dengan XI minus 1 kat bawah tu? Sorry, macam mana? Oh, bukan. Sekarang ni kita bezakan dia. Sekarang ni adalah ODE. Kita bezakan terhadap XI. Sekarang ni kita beza terhadap T. Oh, okey. Okay, jadi SI kita tak kacau. Okay. So kita boleh guna ni nama dia central difference. Ataupun beza memusat. Maksudnya kita involve, kalau kita nak cari kecerunan terhadap T pada masa TJ X dan ruang SI, kita gunakan TJ tambah 1 dan TJ tambah 1. Maksudnya untuk T ni S kan, so sekarang ni TJ, sorry saya gunakan K lah supaya dia berbeza sikit. Okay, so ni TJ, ni TJ plus 1, ni TJ minus 1, ni adalah K. Jadi untuk cari kat sini, kita tak guna point yang tu, kita gunakan point yang ni dengan point yang ni. Kita tolakkan dia dapat. Macam kita belajar kat sekolah lah. Kita cari cerunan kan, kita boleh guna ke depan, ke belakang. Ini adalah central difference. Tapi ni berbeza sikit dengan dalam buku ni. Tapi dia sama lebih kurang dengan yang ni. Sorry, bukan, tak sama. Cuma dia berbeza sikit dengan ni. Sebab apa? Sebab ni bagi K, kita bagi 2K. Sebabnya kat sini kita guna central difference, dia guna forward difference. Dia gunakan point yang depan sahaja. Okey, dia gunakan, maksudnya kalau saya boleh tulis kat sini, dia gunakan du dt, ni sama, tapi dia anggarkan dia guna yang belah sini saja. Okey, jadinya di sini T, J tambah 1 tak berubah. Cuma dia tolak XI, bukan di sini TJ tolak 1. Kita tolak TJ saja. Tapi bahagi dengan K lah, bukan dengan 2K. Sebab apa kita gunakan? Forward difference. Kita gunakan apa yang dipanggil sebagai forward difference ataupun beza ke depan. Forward difference iaitu beza ke hadapan lah, ke hadapan. Maksudnya kalau kita ada graf, ini adalah point X, point T, TI, kita nak cari kecerunan ni. Okay, so kita gunakan satu titik kat sini,
iaitu ti plus 1. Kita ambil point n tu, kita lukis garis lurus, ibaratnya macam itulah. Dan kita cari kecerunan dia, iaitu delta y sini dan delta x. Delta x ni apa? Delta x ni, delta t. Delta t lah. Okay, so ni adalah tj tambah 1 tolak tj, iaitu dapatlah delta t tu. Okay, so delta y ni apa? Delta y ni adalah ux1 yang ni lah. Okay, iaitu kalau saya boleh tulis, okay, yang ni apa? Yang ni adalah u tj tambah 1, yang ni adalah ux1 tj. Okay, so x tak berubah. Okay, kenapa x tak berubah? Sebabnya paksi yang bawah ni bukan paksi x tapi paksi t. Okay, ni paksi t. Okay, kita ubah pada j saja. Tapi kena ingatlah, selalunya bila dua dimensi kita tak buat t belah sini. Selalunya kalau kita dua dimensi kita akan buat sini x, sini t. Selalunya lah. Okay. Ataupun awak boleh guna beza ke depan. Okay. Beza ke belakang. Beza ke belakang, sikit saja beza dia. Iaitu, kalau kita ada graf, let's say graf macam ni lah kan. Okay, so ni adalah titik kita, tj. Kita hanya pertimbangkan tj minus 1. Dua titik ni saja. Iaitu di sini adalah delta t, iaitu k. So ketinggian dia sini. Yang ni ketinggian dia sini. Okay, so ketinggian dia kat sini adalah u xi tj minus, betul lah, tj minus 1. Yang ni pula u xi tj. Okay, so kita connect dia dengan satu garis. Kita cari kecerunan dia. Okay, so ni adalah delta y ataupun delta u kita. Ini adalah delta t. Okay. So kat sini dia gunakan apa? Kat sini dia gunakan forward difference. Sebab untuk cari kecerunan pada tj, kita gunakan point tj tambah k, point ke depan. Okay, so bahagi k. Yang ni pula kita gunakan ini untuk terbitan kedua, second derivative. So dia gunakan center difference. Maksudnya sebabkan ni kan persamaan resapan, so dia kena cari untuk del u del t dengan del 2u del x square kat sini. So ini adalah ni. Okay, so kat sini terbitan ataupun derivatif terhadap x, maka dia kena ubah nilai x. Nilai t kekal. Dan dibahagikan dengan delta x, iaitu h. Di sini kita nak cari terbitan terhadap t, maka kita ubah titik pada t, iaitu tj dengan tj tambah k. Titik x kekal. Dan kita bagikan dengan k, iaitu delta t. Kadang kita dah ada dua ni, error ni awak boleh abaikan, kalau tak faham tak apa. Dia gantikan dalam persamaan yang asal ni. Ni persamaan asal, ini adalah persamaan asal. Nampak ke saya punya cursor bergerak ni? Nampak. Okay, ni sama, ni persamaan asal 12.6. Ni pun persamaan asal tapi dalam bentuk discretize. Sebab ni x, ni adalah si, tj, dan dia gantikan. Dia ambil ni 12.7, dia gantikan dekat sini. Kemudian dia ambil yang kedua ni 12.8, dia masukkan pada right hand side. Tapi bila dia anggarkan, dia tak guna u, dia guna w. Okay, itu adalah notation. Itu adalah notation dia saja. Yang mana disebut where wij approximate uxi tj. Okay. Kalau tak faham lagi, yang local translation ni boleh baca. Kalau tak faham, tak apa. Atau awak tengok dia buat macam mana. Apa yang dia dapat sampai dia dapat matrix ni. Ini pun kalau awak dah faham ni, alhamdulillah lah. Saya rasa. Tak susah mana lah saya rasa. Itu yang saya terangkan dalam video saya tu. Yang saya bagi link tu. Okay. Sampai awak dapat di sini. Okay. Okay, faham. Okay. Cuba terus baca.
Saya tak ingat lah, saya rasa awak tak perlu manipulate kot matrix saya rasa. Yang gunakan Jacobi apa semua. Saya rasa tak perlu kot. Dia perlu bila awak ada implicit nanti. Tersirat nanti. Saya rasa lah, saya pun tak ingat. Awak cuba fahamkan ni dulu. Buat dulu. Kalau boleh buat example ni lagi bagus lah. Okay, cuba fahamkan dulu. Stop cari bahan dulu, saya rasa. Saya rasa ini pun dah cukup untuk permulaan. Okay. Sorry, ambil masa lama. Ada soalan lain lagi ke? Tak ada. Tak ada. Okay, terima Terima kasih banyak Doktor. Okay, Syafiqah. Saya pula, kita kan tukar tajuk tu kan. Lepas tu saya ada tengok dah by Cubic semua yang Doktor suruh tu lah. So saya share screen sekejap. Sila. Nampak Doktor? Belum lagi. Belum lagi. Okay, dah nampak. So saya ada tengok sikit lah, saya fahamkan sikit. Mula-mula saya tengok cubic interpolation juga. So saya dah tengok yang itu macam pernah belajar dulu. So saya ingat lah. So saya try lah bilinear pula. And then saya tengok bilinear ni yang saya faham, dia still dia perform linear interpolation pada X direction dengan Y direction. Jadi untuk yang formula ni, solving for P ni, saya rasa kalau saya tak salah lah, ini dia punya macam formula umum ya Doktor, macam besar sikit. Saya rasa dah, saya pun tak pasti saya kegunaan ni sebab macam contoh ni kita guna formula yang simple macam ni je. So dia dipecahkan ambil linear interpolation untuk linear ni, lepas tu untuk linear yang bawah ni dia buat macam tu. Lepas tu okay. Mestinya macam ni, Syafiqah, apa yang mungkin kita boleh terangkan sikit pada kawan-kawan awak ni, apa dia buat adalah Syafiqah ambil satu topik lah pasal interpolation. Kita dah belajar dulu interpolation kan, linear interpolation. Jadi sekarang ni kita nak buat dalam 2 dimensi lah. Okay, bila 2 dimensi ni kita ada bilinear, bicubic, cubic spline semualah. Dan antara aplikasi ni yang saya tak pernah buat, tapi biasa saya baca untuk contohnya image, untuk kita nak besarkan image kan, sebabnya image kita dalam gambar semua tu kalau kita buka dalam pin sebagai contoh, dia ada bagi pixel-pixel tu, lokasi dia. Maksudnya dia sebenarnya adalah gambar yang kita nampak ni sebenarnya adalah discrete sebenarnya. Adalah titik-titik. Jadinya bila kita nak besarkan, kita nak kecilkan ke, kadang-kadang dia akan, bila besarkan dia akan pecah image tu. Okay, jadinya kat sinilah apa yang digunakan interpolation tu lah, supaya memastikan bila dia apa yang saya faham lah, bila dia besarkan image tersebut dia tak pecah lah, ataupun dia mungkin dia pecah tapi dia kualiti dia dapat at least bagus lah gitu. So dia punya aplikasi lah. Jadinya sekarang ni selalunya kita tahu titik pada penjuru 4 segi ni pada pixel. Jadinya kita nak anggarkan nilai pada in between tu. Contohnya yang saya nampak dalam gambar ni, yang tengah-tengah tu kan 1.61 tu dengan 150.5 dengan 128.5 tu kita tak tahu. Yang lain kita tahu. Kan Doktor, saya ada soalan kan, dia suruh cari P kan, and then P dia macam tengah-tengah antara kotak ni. Macam kenapa dia nak cari nilai? Saya tak kisah pun sebenarnya. Tapi ni bagi contoh lah kot. Ni contoh. Dia contoh. Awak tengok kalau kat sini awak punya slide ni, awak tengok bawah sekali, Px3y3 sama dengan 14.5 dengan 21. So 14.5 mana? 0.5 atau 21 bawah ni. So 128.5 lah kan? Betul. So ni terpulang lah. Dia tak kisah. Asalkan kita ada koordinat XY, iaitu dalam ni 14, 21, 15, 21, 14, 20 dengan 15, 20 dan nilai
pada koordinat tersebut, ibaratnya awak ada graf 2 dimensi dan paksi Z yang atas tu adalah nilai dia 162, 95, 91, 210. Jadinya awak nak anggarkan ketinggian graf 2 dimensi awak tu, maksud ketinggian tu pada paksi ketiga, 3D, berapa ketinggiannya pada titik-titik yang lainnya arbitrary. Dan kita boleh buat benda tu asalkan kita ada nilai pada penjuru-penjuru ni dah cukup dah. Kita boleh cari in between tu berapa dia punya ketinggian dia ataupun berapa nilai dia. Jadinya Safika, Ya. yang R1 ni apa? R1 ni dia cari linear tu je. Maksudnya saya nak cakap. Tak ada gambar yang kat sini R1. Ini R1 ni dia formula je. Dia yang formula bawah ni, yang R1 ni yang saya dapat faham, dia macam pecah-pecahkan tau. Linear yang pertama, dia cari garis linear yang pertama atas ni, lepas tu garis linear yang kedua kat bawah ni, lepas tu dia gabungkan and then baru dia samakan and then P tu dapat berapa. Tak. Jadinya formula P ni memang standard macam ni lah, panjang macam ni. Saya rasa yang standard punya P yang panjang macam ni lah. Tapi untuk contoh ni dia potongkan, dia buat pendek punya formula macam tu. Okey. Jadinya kat sini saya pun tak pasti yang R ni, saya buat saya confuse sikit tapi tak apa. Ni dia doktor. Macam ni. So dia pecahkan lah. Dia sebenarnya dia pecahkan lah. Dia cari R1. Lepas tu untuk formula last kali baru dia cari P. R1 tu ambil nilai yang hujung 150 ni adalah R1 dia. 128 tu R2 dia. Macam tu. So akhirnya P dia dapat 146.1. Maksudnya sama dengan formula yang panjang tu lah. Sama. So dia cutkan ini. Dia pecah dua lah supaya senang nak tulis kot. Yes. Saya macam tu juga kot. So saya try yang ni je lah. Saya tak try yang formula panjang punya. Jadi lepas tu saya tengok by cubic sikit. Lepas tu dia kata cubic interpolation tu dengan bilinear tu lebih kurang sama je. So boleh dapat by cubic ni daripada formula-formula yang tadi tu. Cuma yang dekat sini saya tak faham sangat. Maksudnya kenapa dia kena satu tolak I tolak satu, J tolak satu. Itulah. Lepas tu ini antara formula yang dia bagilah. Ini ataupun by cubic ni dia boleh ditulis dalam bentuk polinomial banyak gila. So ada 16 polinomial. Coefficient. 16 coefficient dah semua ni. Tapi sebab macam cara ni leceh. Ya doktor. Okey, tak apa, teruskan. So, cara ni leceh. So, saya tak adalah jumpa yang orang tulis directly, memang manually macam ni. So yang banyak saya jumpa terus baca kepada Java ke Python ke, dia terus ke dalam programming punya lah. Lepas tu ini kalau dari bentuk dalam bentuk matrix 16 coefficient tu sudah dapat P dia apa. Lepas tu dah itu je. Lepas tu saya ada tengok juga satu lagi. Ya. Okey. Ini directional. Saya rasa yang ni dia gunakan by cubic interpolation lah. Cuma saya dekat sini. Tak dekat sini saya rasa. Cuma saya tak faham lah macam kenapa 1 tambah M atau J tolak N. Sama macam formula asal untuk by cubic tu. Tapi dia punya cara dia insyaAllah saya rasa saya boleh faham ni. Sebab sama kan macam bilinear tu. Saya rasa yang directional tu saya rasa awak boleh abaikan. Okey. Cuba awak tengok balik
Yang tadi by cubic tadi tu, yang slide tadi. Yang mana tadi yang awak tunjukkan tadi? Yang tadi ke? Yang tadi tu. Ini boleh abaikan dulu. Hmm. Okay. Ini ya doktor. Ada lagi. Jom keluar lagi. Yang ni ya. Okay, pergi sebelumnya. Okay, tengok sini kan. So kalau kita, saya pun ingat lupa sebab saya pernah buat sebelum ni. 3 kali, sekejap. 12. Dia perlukan 16 pixel. Dia perlukan, kalau linear, pergi mula-mula sekali, pergi linear dululah. Okay. Linear. Okay. Kalau linear, dia perlukan 4 titik je kan? Betul. Dia perlukan 4 pixel lah dia kata. 2 kali 2 example. Okay, kalau next saya tengok balik cubic tadi. Dia jadi 16 pixel. Sekejap ya. Sebab apa? A, B, C, D, A, B. Sebab awak, sorry. Awak jam satu. Ada by quadratic kan? By quadratic. Saya tak tengok lagi yang tu. Okay, awak tu baru tengok by quadratic dulu. Sebab cubic kuasa 3. Linear kuasa 1. Betul. Okay. So kalau sini by cubic dia jadi okay, kalau sini by cubic jadi 4 kali 4 kan? Mesti perlukan 4 kali 4. Kalau kuadratik 3 kali 3. 3 kali 3. Kalau linear 2 kali 2. Kemudian dia kata suppose we have dalam ni kan, dalam slide yang sekarang ni, yang ketiga dia kata, suppose we have 16 points Pij with I and j going from 0 to 3 and Pij located at I minus 1 j minus 1. I minus 1 j minus 1 ni dari segi macam tadilah, macam siapa tadi, Aisyah punya tu kan, maksudnya terpulang. Kalau kita nak start daripada 1, kenapa kat sini sekejap kenapa dia gunakan, sebenarnya tak kisah pun sebenarnya I minus 1 ke ataupun I ke. Okay. Sekejap saya tengok. Saya share saya punya slide lah kejap, screen saya. Boleh. Okay, Free boleh nampak, kalau tak nampak bagi tahu saya. Okay, so kita tengok kes satu dimensi dulu. Satu D. Okay, so let's say kita ada graf linear. So graf linear, kita tak perlu banyak point. Kita dapat 2 titik, 2 point pun dah cukup dah. Okay, let's say macam ni. Yang mana kita ada point X1 dan ketinggian dia Y1. Dan kita ada satu lagi titik iaitu X2, Y2. Ataupun kita boleh gunakan X0, X1, Y0, Y1. Pulanglah kan, tu yang maksud X1 atau X tu. Tak ada masalah. Okay, so kat sini saya gunakan X1, X2 lah. Saya tak nak gunakan X0, X1. Okay, terpulang. Kalau nak guna pun boleh, tak ada masalah. Okay, macam ni. So, bila kita kata interpolation, maksudnya kita in between X1 ni, iaitu kita pilih satu titik X, yang mana X ni antara X1 dan X2. Macam sini.
Dan bila kita kata interpolation, maksudnya kita nak tahu apakah, so let's say saya letak X3 lah, X3. Kita nak tahu apakah Y3. Okey. Jadi apakah Y3? So kita gunakan linear interpolation. Kan? Kita masukkan dalam persamaan dia. Kita tahu Y sama dengan MX ataupun MX tambah C. Contohnya dalam ni katalah Y sama dengan 2X tambah 1 contoh. Jadinya kita gantikan, kita dapat Y3 sama dengan 2, X3 tambah 1. Okay, ini adalah interpolation. Kalau kita nak cari, katalah let's say X3 lebih besar daripada X2, maksudnya kat sini. Kita panggil apa? Syafiqah, tahu ke? Ya. Katalah kita punya X3 ni lebih besar daripada X2. Dia berada di luar domain ni. So ni dipanggil apa? Kaedah extrapolation. Kita extrapolate. Okey? So, kita ada interpolation dengan extrapolation. Tapi dalam kes ni kita gunakan interpolation saja sebab kita nak titik-titik yang ada, kita nak tentukan ketinggian graf pada titik yang berada dalam domain ni saja. Kita tak kisah pun apa yang berlaku dekat luar. Okey. So kalau ni adalah linear, katalah kita nak gunakan kuadratik. Kuadratik kita tak perlu banyak titik. Kalau linear perlu 2 titik. Kuadratik kita kena tahu 3 titik sahaja. Contohnya macam ni. Okey. Kita hanya perlu tahu 3 titik saja, kita dah boleh buat dah persamaan kuadratik. Kan? Kalau linear kita tahu 2 titik. X1, Y1, X2, Y2. Kita dah boleh cari apa? Kita boleh guna persamaan Y tolak Y1, X tolak X1, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Kita dah dapat dah Y sama dengan apa? Function dia. Then kita boleh masukkan X3 untuk dapatkan Y3. Okay? 2 titik saja dah cukup. Tapi kalau kuadratik, kita perlukan 3 titik. Kan? Kalau kita ada 3 titik, kita boleh bina persamaan kuadratik. Iaitu X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Kan, contohnya sini. Mungkin kita ada satu lagi titik sini, sini. So kita boleh bina persamaan kuadratik. Iaitu Y sama dengan X kuasa 2 tambah X. EX kuasa 2 tambah BX tambah C. And then katalah ni adalah X1, ni adalah X2, ni X3. So ketinggian ni Y1, ni Y2, ni Y3. Kita ada satu titik berada dalam domain X1 sampai X3 ni, iaitu titik, let's say kita nak titik X4, titik ni. Okay, titik X4. So kita nak tahu ketinggian dia, iaitu Y4. So kita boleh masuk saja dalam di sini. Okey, kalau kubik kuasa 3 kan? Iaitu Y sama dengan AX kuasa 3, BX kuasa 2 tambah CX tambah D. So kita perlukan 4 titik. Okey. Okay, that's why awak ada tadi 4 kali 4 kan? By cubic. Tak, sebabnya ini adalah kubik. Tapi by cubic ni maksudnya awak ada X, awak perlu 4 titik, Y 4 titik. That's why 4 kali 4. Oh, 4 kali 4. Okay, ia besar lah. Okay, kat situ. Kemudian apa lagi sekejap. Itu je. Jadinya kalau saya nak berhenti share saya punya screen, Syafiqah boleh share awak punya tadi?
Okey? Macam ni kan. Awak tengok ni Atau awak bandingkan dengan saya punya tadi. Bila awak ada 2 titik sebagai contoh. Bila awak ada 2 titik, awak boleh buat interpolation linear. Awak boleh buat graf Y dengan mx tambah C. Kan, sebab awak ada 2 titik saja. Jadinya bila awak ada 2 titik, awak kena cari pekali dia. Iaitu apa pekalinya? Pekalinya adalah M, iaitu kecerunan, dan C. Kan? Ya. Jadinya, sebabnya kat sini kita tak ada persamaan, kita ada titik. Kalau kita belajar dekat sekolah dulu, kita dah ada function. Y sama dengan 2x tambah 2 apa semua. Sekarang ni kita tak ada function, kita ada titik. So daripada titik tu kita develop persamaan, iaitu kita gunakan Y tolak Y, kita carilah Y dengan C. Ataupun kita guna rumus cek yang tadi tu, Y tolak Y1 bahagi X tolak X1 sama dengan Y2 tolak Y1, rumus yang kita belajar kat sekolah dulu. Okey, cuba awak pergi pada muka surat sebelumnya tadi. Yang sebelum ni, bukan yang sebelum yang bilinear. Okey, so kat sini awak tengok ni untuk bilinear. Bilinear awak ada titik. Saya takut formula macam salah sikit. Saya takutlah. Sebab awak yang bawah. Tak tahu yang bawah ke yang atas. Sebab kat sini awak ada X1, Y1. Sepatutnya dia ada sampai 4 kan? 4 titik. Yang ni betul. Okey, tapi apa yang saya nak kata, mungkin nanti kena check balik. Apa yang saya nak kata adalah, bila awak nak buat bilinear interpolation, sama juga macam linear tadi, awak akan ada pemalar. Awak ada constant yang awak kena cari nilainya. Dalam kes ni, Q11, Q21, Q12, Q22 ni awak unknown. Awak tak tahu dia berapa. Okey, dia ada formula dia, cara nak cari dia, dan dalam ni dia dapatlah ni. Okey, Q11 sama dengan 91. Jadinya nilai ni Q11, Q21, Q122 ni kan, semuanya bergantung kepada nilai function awak, nilai X1, Y2 ni. Bila awak gantikan nanti, cuba pergi next slide. Tak ada kat sini, tak apa. Okey. Tapi nak katanya nilai pemalar tu berubah-ubah. Seperti mana kalau awak buat Y sama dengan MX tambah C, M dengan C bergantung kepada X1, X2, Y1, Y2 awak. Okey. Awak kena tentukan dulu, barulah awak dapat persamaan. Apa yang tengah dalamnya tu? Q tu ya? Bila awak dah ada persamaan, barulah awak boleh masukkan apa-apa dalam persamaan tu untuk dapatkan nilai Y. Okey. Jadi kalau awak dia memang dah ada, dia dah siap bagi Q tu apa. Jadinya awak kena cari bilinear interpolation. Start daripada bilinear dulu. Lepas tu tengok biquadratic. Sebabnya bila awak dah faham biquadratic, bicubic lagi senang awak nak faham. Okey, tapi start daripada bilinear dulu. Macam mana dia dapat Q11, Q21, Q12, Q22 tu? Macam mana dia dapat? Okey. Maksudnya memang yang macam katalah guna Y sama dengan kita ada titik saja kan? Kita ada titik maksudnya? Maksudnya kita tak adalah siap terus macam ni yang dah ada Q tu apa. Kan doktor? Jangan kita kena tahulah formula dia. Kalau boleh derive balik pun lagi bagus. Okey. Okey. Dari segi pengiraan, cuba awak tengok yang tadi. Awak pergi next. Lagi. Tengok kat sini kan. So dalam ni, untuk PSY ni, okey dia dah mudahkan sikit. Yang ni AIJ ni, pemalar yang kita nak cari sebenarnya. AIJ. Okay. Jadinya kalau awak tengok formula ni, awak boleh kembangkan dia. Yang bawah ni ya doktor. Sekejap saya tulis kejap saya nak salin sekejap. PXY sama dengan summation I dengan J, I sama 0, J sama 0, 3, kemudian IJ, X, I, YJ. Okey, pergi next slide, boleh? Okey, kemudian kita ada
A00, sekejap ya, sampailah kita ada A33. A33. Okey, pergi next slide boleh? Tu dia jadikan matrix. Okey. Okey, so dia dapat formula matrix ni, senanglah awak nak sebenarnya formula ni awak boleh guna banyak kali. Okey, nanti awak masukkan, katalah awak nak tahu P11, maksudnya formula yang bawah ni kan, P11. So, maksudnya X sama dengan 1, Y sama dengan 1. So, awak gantikan semua X pada vektor yang pertama tu dengan 1. Awak gantikan semua Y pada vektor yang belah kanan sekali ni kan. 1Y, Y2, Y3 ni dengan 1. Nanti awak darabkan matriks ni, awak dapatlah nilainya. Tapi dengan syarat, awak punya matriks A00, A01 ni awak kena cari. So ada formula dia tadi dalam slide sebelumnya. Yang ni kan. Okey. Jadi boleh stop sharing kejap. Okay, saya nak share saya punya slide kejap. Okay, so saya share saya punya screen. Okay. So hopefully boleh nampak sekarang. Okay, jadinya ni formula tadi, formula untuk bicubic. Okay, PXY. So kita boleh kembangkannya. Apa bentuk dia sebenarnya ni? Bentuknya adalah PXY. Okay, kita buat summation belah dalam pun tak apa. So kita start dengan A00, X0, Y0 tambah A01, X0, Y1 tambah A02, X0, Y2 tambah A03, X0, Y3. Dan start dari satu pula, A10, X1, Y0, A11, X1, Y1, A21, X2, Y1 sampailah kita dapat A33, X3, Y3. Kan? Maksudnya, tapi ni tak ada masalah. X0 adalah 1, Y0 adalah 1. So kita boleh buang. So ni, kalau kita ada X dengan Y, kita nak cari. Katalah X sama dengan 1, 1. Ataupun sama dengan 1, 1.5. Kita boleh substitute je dalam setiap X dengan Y ni. Tapi isunya A00, A01, sampailah A10, A11, sampailah A33 ni apa? Apa semua ni? So kita kena cari guna formula yang tadi tu. Okay, panjang lah. Tapi kalau kita buat programming, pendek. Dia tak panjang mana lah. Okay, tak perlu susah nak kira. Okay? Boleh tak Syafiqah? Boleh. Okay, Tapi doktor kan, so ini yang saya nak buat ni nanti kan, dia macam kena tunjuk ke satu-satu? Kalau dalam thesis nanti. Dia bergantung. Saya rasa bergantung. Apa yang awak ada, bahan awak dalam thesis tu. Maksudnya, kalau bahan awak banyak pada aplikasi, mungkin awak tak perlu tunjuk sangat pada derivation. Kan? Tapi kalau nak masukkan dalam derivation pun boleh je, tapi letak pada appendix, pada lampiran. Boleh juga kalau awak nak cuba derive. Kan? Ataupun seingat saya kalau setengah pelajar tu apa yang dia buat adalah mungkin dia tunjuk untuk cari A00, A01, A10. Yang lain dia tak tunjukkan. Maksudnya dia bagi contoh. Maksudnya macam kira terus lah kan doktor? Dia tunjuk contoh untuk sikit je, tak tunjuk untuk sampai 16. Kan A00 sampai A33 ni ada 16 kan. Mungkin dia tunjuk 2-3 je. Saya pun tak pasti sebab kita tak ada lagi hasilnya kan. Jadinya tak perlu tunjuk semua mungkin saya rasa. Okey. Okey, cuba baca dulu, fahamkan. Okey, dan tengok aplikasi dia macam mana je lah. Tapi yang penting fahamkan dululah aplikasi tu sikit-sikit lah. Okey. Dia punya proportion dia mungkin awak fahamkan 80%, cari aplikasi mungkin 10% ke 20% lah. Lebihkan pada pemahaman, itu paling penting sekali. So boleh. So doktor kalau nak cari bahan pula, cari
by cubic and then pasal image processing lah kan yang kita akan buat. Tengok by quadratic dulu. By quadratic, waktu by cubic lah. Okey. Fahamkan dulu. Lagi senang, paling senang by linear lah kan. Sebab by linear dia ada 4 je. Q11 ataupun A0, A1, A2, A3. 4 je. Okey. Kalau by quadratic dia ada berapa? Dia ada 9. Kan? A0, A1 sampai A9. Kalau by cubic dia ada 4 kali 4 ada 16. Kan? Jadinya kena fahamkan, bila fahamkan secara incremental. Sikit. Okey. Okey. Dan last sekali, ini lama sikit ini. Okay. Aisyah kot. Aisyah. Hello. Doktor, saya tak ada update lah minggu ni. Apa? Tak ada update. Sebab apa? Sebab saya macam saya cari yang steepest descent punya rujukan lagi, tapi saya tak try fahamkan lagi untuk minggu ni. Okay. Apa? So minggu depan kena ada. Update lah. Nanti kalau apa-apa saya email doktor. Okay. So okay. Lain ada apa-apa ke? Soalan ke sebelum kita conclude je hari ni session? Doktor? Ya? Saya ada soalan. Okay, kalau macam next week doktor nak tengok macam saya buat latihan pasal ini ke ataupun macam mana doktor nak? Saya tahu kalau saya jadi awak apa saya buat saya fikir kalau saya jadi awak mungkin saya nak tunjukkan pada pensyarah saya atau penyelidik saya yang saya dah boleh kira boleh. Mungkinlah kalau saya lah. Boleh. Pulang pada awak lah. Sebab ni kan projek awak, jadinya mestilah awak. Ya, sebab awak yang buat kan, so awak lagi tahu apa yang awak buat. Terima kasih doktor. Okey. Yang lain? Macam mana? Doktor. Ya. Saya mau tanya doktor. Adakah pelajar-pelajar tesis pelajar-pelajar yang lepas doktor untuk yang buat Edomian ni doktor? Saya tak pasti, tapi saya boleh try tanya ataupun awak sendiri boleh tanya Proisak sebenarnya. Proisak dia biasa buat Edomian lah. Baik doktor. Okay. So Afiq, awak nak tanya ke macam mana? Mungkin awak boleh tanya. Boleh tanya kot. Awak cakap je. Saya pelajar selian Dr. Almi. Saya nak tanya kalau Prof ada tesis, contoh tesis pelajar prasiswazah lah. Kan yang membuat topik Edomian. Edomian decomposition. Okay. Saya rasa pelajar PhD dia memang ada, tapi pelajar prasiswazah. Baik doktor. Tapi yang PhD itu, itulah dia guna Edomian yang terubah suai lah, bukan yang bentuk asal lah. Okay. Ya doktor. Okay, ada apa lagi? Yang lain? Okay, kalau tak ada, itu saja. Terima kasih. Okay, nanti saya upload video ni. Nanti saya bagi dia punya link. Ataupun sebenarnya awak boleh terus tengok dekat Microsoft Teams ni. Okay. Okay, itu saja. So, selamat buka puasa lah. Kita jumpa lagi minggu depan yang terakhir sebelum saya rasa kita raya kan? Kita raya Jumaat satu lagi. Betul ke? Okay. Minggu depan, minggu 7 saya buat mid-sem. Minggu depan, minggu ke-7 Betul. Ada mid-sem minggu depan? Maksud saya, minggu depan minggu 7 kita cuti mid-sem. Minggu depan minggu 7. Betul juga kan? Okay. Jadi minggu depan, minggu terakhir sebelum kita bercuti raya lah. Okay. So, itu saja. Apa-apa email je saya. Okay. Jangan takut. Okay. Walaupun awak tak ada progress. Okay. Bagi tahu saya kat mana awak sangkut.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih Terima kasih, doktor. doktor. Terima kasih doktor. Selamat berbuka. Terima kasih.